Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ahad, selamat berhujung minggu kepada semua rakan serta follower FB Solehah Mat Taha. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Didoakan agar semuanya sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa dipermudahkan oleh Allah semua urusan harian kita berjalan dengan lancar dan sangat cemerlang, insya-Allah. Minta Allah ya bari ya basit permudahkan segala urusan harian kita dan kita dapat menjalani segala ujian dan cabaran hidup ni dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenteram, insya-Allah. Okey, boleh tolong share dan boleh tolong kongsikan laju-laju Solehah punya link FB Live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Hai Kak Juju, hai Kak Maslawati Masri dari Sarawak, hai Angah Masyita, hai Lia Liana. Boleh dah hafal dah semua. Follower yang selalu follow live Solehah setiap hari, alhamdulillah. Hai Kak Siti Marzia, hai Umi Afan Kalisha Umairah. Okey, kita mulakan sharing ilmu majlis Taman-Taman Syurga di dunia ini dengan selawat dan doa seperti kebiasaan, insya-Allah. Semoga Allah merahmati usaha dan nilai yang Solehah nak sampaikan kepada anda, insya-Allah terkesan di hati kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu tajuk daripada Solehah, hari yang ke-295. Tajuk hari ini adalah, adakah anda pernah rasa frust? Okey, anda tahu tak frust tu apa? Pernah tak kadang-kadang kita rasa macam fed up, rasa macam tak nak teruskan kehidupan sebabnya ada emosi negatif yang sedang bermain dalam fikiran kita. Kalau kita pernah rasa frust, istighfar banyak-banyak, ingat Allah banyak-banyak supaya kita dapat menghadapi segala kehidupan kita ni dengan lancar, dengan jiwa yang tenang, insya-Allah. Dan apa yang Solehah nak share hari ni adalah berkaitan dengan bagaimana kita nak menghadapi keadaan bila mana kita rasa frust, rasa stres, rasa down, rasa tak nak teruskan kehidupan ni dengan sangat baik. Kita kena renung balik dan kita kena back to Allah semula. Kerana Allah jadikan sesuatu tu mestilah bersebab. Sebagai contoh, kalau dalam family kita, kita merupakan orang kuat dalam family kita, semua keluarga, mak ayah kita yang sedang uzur, adik-beradik kita yang sedang masih kecil bersekolah dan masih lagi menyambung pelajaran, kita sebagai orang yang diharapkan, kita sebagai orang kuat family kita semua bergantung harap dekat kita. Dan kadang-kadang bila mak ayah kita minta duit dekat kita, kita rasa macam, kenapalah diorang ni kalau tak ada duit ni asyik nak minta aku je, semua bergantung harap dekat aku. Okey, relax. First kali kita kena tenang, kita kena berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Set dekat minda kita ni supaya kita tak rasa frust terus, supaya kita tak rasa stres, supaya kita tak rasa give up dalam kehidupan ni. Yelah, semua orang bergantung harap kat kita. Kita pun bisnes cukup-cukup makan, nak bayar hutang, nak bantu bayar persekolahan anak, and then nak belanja itu ini. So, duit yang kita ada ni kadang-kadang cukup-cukup makan. Tetapi mak ayah kita mengharapkan duit daripada kita untuk diberikan setiap bulan. Adik-adik kita tunggu, manalah kakak, bila lah nak bagi duit. So, anda yang dalam keadaan ini, cuba set dekat minda kita bahawa duit ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan sesuatu tu mesti ada sebabnya. Walaupun kita ni adalah
merupakan tanggungjawab keluarga kita. Kita niatkan dan setkan di minda kita bahawa rezeki ni adalah jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlaskan hati kita, set dekat minda bahawa kita nak bantu family kita. Kita niat bahawa aku bekerja hari ni sebab aku nak bahagiakan orang tuaku. Kerana aku nak tengok adik-adikku berjaya dalam kehidupan, sambung pelajaran, belajar dekat universiti, belajar dekat sekolah, pandai-pandai. Dan insya-Allah segala hasil pengorbanan kita ni, kita kerahkan untuk family kita, kita set dekat minda. Itu adalah rezeki Allah bagi. Sebabnya kalau Allah tak izinkan kita untuk dapat rezeki sekian-sekian, kita pun tak boleh nak bagi dekat mak ayah kita pun tak boleh nak belanja adik-adik kita pun tak boleh nak tampung kehidupan kita. Sebab tu penting di minda kita kena bagi tahu dan pasakkan dalam hati kita bahawa rezeki ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lebih banyak merungut, kita lebih banyak merasa Allah ni tak adil terhadap kehidupan kita, semua kita kena tanggung, semua kita kena keluarkan untuk family kita. Renung kembali, Allah yang maha perancang, Allah yang izinkan semua benda tu berlaku. Dan semua benda ni berlaku ada hikmahnya. Kita kena jalani kehidupan kita dengan penuh rasa sabar, penuh rasa tanggungjawab, penuh rasa kasih sayang. Kerana nanti bila mereka dah tak ada, barulah kita terduduk, terdiam. Kenapalah saat mereka masih ada dekat dunia ni, aku tak manfaatkan masa ni untuk berbakti kepada mereka. Sedangkan mereka ni adalah darah daging kita. Sedangkan ibu bapa tu adalah bila mana kita belanja mereka, doa daripada mereka tu adalah barakah. Sebab itu rezeki kita mencurah-curah. Sebab itu Allah bagi kita rezeki yang banyak supaya kita dapat kongsikan dengan mereka. Sebab tu Allah tak bagi kita rezeki ni untuk kita rasai dia seorang diri. Tetapi Allah bagi kita rezeki yang hebat, rezeki yang melimpah ruah untuk kita kongsikan rezeki tersebut bersama ahli keluarga kita. Set dekat minda, Allah bagi rezeki sekian-sekian bukan untuk aku guna seorang, bukan untuk aku selama-lamanya, tetapi kita niatkan dekat hati kita, ya Allah, semoga sumber rezeki aku perolehi ini aku berikan kepada seluruh ahli familyku, aku berikan kepada mereka dengan niat sedekah, dengan penuh rasa kasih sayang, supaya kami dapat bersatu di dalam syurga. Pasakkan niat yang baik-baik. Sebabnya niat kita ni adalah penentu apa yang kita lakukan ni. Niat ni adalah penentu rezeki. Kalau kita niat yang buruk, kita tak dapat pahala lah. Kita just dapat penat, kita just dapat lelah, kita just frust. Hidup kita penuh dengan rasa putus asa, dengan rasa negatif. Tetapi kalau kita twist niat kita tukar niat kita, sebab niat ni adalah penentu rezeki. Kalau kita niat positif, kita niat, ya Allah, aku cari rezeki ni semata-mata untuk melihat ibu bapaku bahagia, untuk melihat adik-beradikku pandai belajar, menuntut ilmu dengan sangat baik. So kita niatkan yang baik, dan segala apa yang kita lakukan ni akan Allah balas di hari akhirat nanti. Kita akan beroleh ganjaran syurga, kita akan beroleh pahala yang berpanjangan, asbab tanggungjawab kita yang sangat banyak dekat dunia ni dan kita tak berkira-kira. Okey, tu yang pertama, set di minda yang positif. Rezeki tu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, kita kena ingat, bila Allah beri kita tanggungjawab ni, sebenarnya Allah sedang nak beri kita pahala lebih. Yelah, dari mana lagi kita nak dapat pahala melainkan dengan cara jalan mujahadah ni. Niatkan segala apa rutin harian yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, perniagaan yang kita lakukan, cara kita nak cari rezeki ni Allah redha, dan kita niatkan dia sebagai Allah nak beri kita saham akhirat. Allah nak bagi kita pahala yang banyak. Adalah melalui jalan bila mana kita berbakti kepada orang tua. Bila kita berbakti kepada adik-beradik kita, Allah nak bagi kita pahala lebih. Allah nak bagi kita pahala ganjaran yang tak putus-putus. Ini adalah sedekah amal jariah kita. Di mana orang yang berbuat baik, doa anak soleh-solehah, ilmu pengetahuan yang disebarkan dan sedekah amal jariah yang tak putus-putus, maka Allah mengalirkan pahala yang tak putus-putus buat diri kita. Walaupun nanti kita dah meninggal dunia, pahala tu tetap akan mengalir. Jika semua pemberian kita ni orang lain manfaatkan ke jalan Allah, fi sabilillah.
pahalanya adalah pahala yang mengalir tak putus. So beruntung kan? Beruntung. Bukan dengan siapa, bukan dengan orang lain pun. Kita just berbakti kepada keluarga kita. Janganlah kita rasa frust, janganlah kita rasa berkira-kira. Sebab hubungan antara adik-beradik ni takkan terputus hanya kerana tanggungjawab kita terhadap family nak cari duit. Kita rasa macam kita seorang je bertungkus lumus cari duit. Tetapi mereka yang lain tak faham pun kesusahan kita, kepenatan kita, kelelahan kita. Tetapi janji Allah, kepenatan dan kelelahan ni akan diganti dengan pahala yang berpanjangan. Akan diganti dengan balasan syurga yang terindah. So inilah janji Allah. Kalau kita orang yang sabar, kitalah akan beroleh ganjaran yang indah-indah ni. Tetapi kalau kita lebih banyak merungut, tak bersyukur, tak ikhlas, Allah takkan bagi kita ganjaran yang indah-indah. Cek balik hati kita. Adakah selama ini aku mencari rezeki kerana Allah Ta'ala ataupun hanya kerana pengiktirafan manusia? Kalau kita lakukan kerana pengiktirafan manusia, kita tak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita lakukan kerana tanggungjawab dan amanah lillahi ta'ala, maka balasan pahala dan syurga adalah milik kita, insya-Allah. Dan yang ketiga, anda pernah rasa frust tak? Kalau anda pernah rasa frust, di situlah penentu kita berjaya atau tidak. Sama ada kita ikhlas atau tidak. Kalau kita ikhlas, insya-Allah kita adalah insan yang berjaya. Tetapi kalau kita tak ikhlas, kita adalah insan yang gagal. Allah sedang melihat iman kita. Adakah iman kita saat ini melebihkan perintah Allah, menjaga suruhan Allah, berbakti kepada ibu bapa, ataupun kita ni lebih kepada terpaksa, keterpaksaan? Sebab tu ikhlaskan hati kita. Niatkan semuanya sebagai ibadah. Niatkan semuanya sebagai kita sedekah tenaga, kita sedekah kita punya sumber rezeki kepada orang yang tersayang. InsyaAllah Allah akan lipat kali gandakan rezeki kita. Sebab Soleh faham, ada manusia yang dalam situasi ni, dia rasa tersepit, nak dahulukan isteri ke, nak dahulukan mak ayah di kampung. Sebagai seorang suami, mestilah dia utamakan mak ayah dia dahulu. And then barulah yang kedua isterinya. Itu adalah mengikut tingkatan bila mana dengan siapa seorang suami tu kena melebihkan. So, dengan cara yang terbaik, kita kena melayan. Seorang suami kena melayan kedua-dua insan yang boleh membawa ke syurga ni dengan penuh rasa tanggungjawab, dengan penuh rasa adil. Supaya tak ada hati yang terluka, tak ada jiwa yang merana, tetapi berkasih sayanglah kerana Allah. Dan kita kena faham konsep toleransi, saling faham memahami antara satu sama lain. InsyaAllah kehidupan kita akan lebih bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, insyaAllah. Dan yang keempat, kalau kita ada rasa frust, kita kena ingat dan kenang kembali bahawa kalau kita banyak merungut akan menyekat rezeki kita. So kita nak tak rezeki kita tersekat? Of course lah tak nak kan. So kalau kita tak nak rezeki kita tersekat, kita ikhlaskan hati, jangan merungut, berikan dengan seikhlas hati, layan dengan penuh kasih sayang. Sebabnya orang yang banyak bersyukur, orang yang banyak jiwanya tenang, yang sentiasa berusaha tanpa henti dan ikhlas menjaga amal kebajikannya, insya-Allah hati dia akan tenang, jiwa dia akan bahagia, malah Allah gandakan lagi rezeki dia. Sebab Allah tahu rezeki yang dia dapat pada hari ini, dia nak kongsikan dengan ramai orang. Nak sedekah, nak zakat, nak berbakti kepada ibu bapa, nak bagi adik-adik. So di situlah Allah gandakan rezeki dia. Sebab dia menginfakkan harta tu ke jalan Allah. Bukan dia bazirkan, bukan dia berjoli sana sini, tetapi ada manfaat. Rezeki yang dia dapat sehari-hari tu ada manfaat buat orang lain. Itu adalah rezeki yang terbaik. Rezeki banyak atau sedikit, bila kita kongsikan, insya-Allah rezeki itu adalah rezeki yang berkat, rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kelima, bila mana kita rasa frust, kita kena ingat Allah sedang test kita, Allah sedang uji kita. Sama ada kita ni sabar ke tak? Allah uji sikit, adakah kita ni kuat melatah? Allah uji kita sikit, adakah kita ni kuat backing, marah, kaki marah, hot temper? So dekat sini Allah nak uji kesabaran kita. Kalau kita iman kita tinggi, kita seorang yang sabar, insya-Allah kita dapat atasinya dengan sangat senang.
Malah hari-hari kita senyum, kita bahagia, kita kongsi rezeki kita ni dengan orang dengan penuh rasa kesyukuran. Sebabnya jiwa yang bahagia, muka yang bahagia, muka yang sentiasa tersenyum dan memaniskan kepada ibu bapa kita. Walaupun kita penat, tetapi kita sorokkan. Kita sorokkan wajah kepenatan kita tu, kita ganti dengan keceriaan. Kita layan mereka, belikan apa yang mereka suka, bawa mereka ke tempat mana-mana yang mereka nak. Reward ibu bapa kita menunaikan umrah dan haji, dan happykan mereka selagi mereka ada hayat dekat dunia ni. Jangan bila kita dah terlambat, kita tak sempat nak berbakti kepada mereka, kita tak sempat nak buat apa-apa. Semua tu dah terlambat bila ibu bapa kita berada di dalam kubur. So mulakan sekarang. Mulakan langkah kebajikan ni kepada mereka pada saat ini. Kalau masih yang belum mulakan, yang dah mulakan, teruskan secara istiqomah, ikhlaskan hati, redokan hati kita, sabar. Sabar menghadapi ujian hidup ni. Sebabnya janji Allah, as-sabru minal iman. Orang yang sabar ni adalah separuh daripada iman. So orang yang sabar ni akan sentiasa jiwanya tenang. Jiwa yang tenang akan sentiasa menang, insya-Allah. Dan yang terakhir, bila mana kita rasa frust, kita niatkan setiap apa yang kita lakukan itu sebagai sedekah. Allah nak beri pahala. Dan kita kena faham konsep sedekah ni, the more you give, the more you get. Apa yang kita berikan tu, itu adalah hak milik kita. Tetapi harta kita yang ada depan mata kita sekarang ni, kereta, rumah, wang ringgit, dan segala harta apa yang ada depan mata kita ni bukan milik kita lah. Bukan milik kita sebenarnya. Kita tak tahu adakah ia milik siapa, ataupun adakah satu hari nanti Allah akan tarik. Tetapi janji Allah, yang menjadi milik engkau selama-lamanya adalah apa yang engkau sedekahkan. Apa yang engkau berikan kepada orang lain, itulah hak milik kekalmu sampai hari akhirat. Iaitu pahala asbab sedekah. Pahala asbab banyak memberi. The more you give, the more you get. Dekat dunia kita tak nampak balasan Allah. Tetapi dekat akhirat janji Allah, syurga adalah buat orang yang banyak bersedekah. Syafaat adalah untuk mereka di hari akhirat nanti, pertolongan untuk kita permudahkan urusan di hari akhirat kelak. So kalau kita nak dipermudahkan urusan kita, nak mati dalam husnul khatimah, ikhlaskan hati, banyakkan bersabar, jangan rasa frust, tetapi ikhlaskan hati kita. Kita niatkan apa yang kita lakukan tu sebagai ibadah lillahi ta'ala. Mereka bukan siapa-siapa, mereka adalah ibu bapa kita. Itulah tanda kita nak balas jasa mereka, itulah tanda kita nak berterima kasih kepada mereka yang penat lelah menyusahkan kita, yang membesarkan kita sejak dari kecil. Itulah yang kita nak balas pada saat ini. Sebabnya kedua, redha ibu bapa ni akan mempengaruhi redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibu bapa redha terhadap kita, Allah akan redha terhadap kita. Dan kalau ibu bapa izinkan untuk kita masuk ke syurga tanpa hisap, insya-Allah Allah juga akan masukkan kita ke syurga tanpa hisap. Kerana syurga itu adalah terletak di bawah telapak kaki ibu kita. Dan syurga anak terletak di bawah telapak kaki ibunya, insya-Allah. So kalau anda nak menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada mereka. Jangan derhaka, jaga kata-kata kita, jaga hati kita, supaya rezeki dapat masuk, mengalir dalam kehidupan kita dengan sangat barakah, insya-Allah. Okey, semoga perkongsian Solehah petang ni terkesan di hati anda. InsyaAllah kita cuba nak jadi anak yang terbaik, cuba nak jadi isteri yang terbaik, cuba nak jadi ibu yang terbaik. Berbakti kepada orang sekeliling kita selagi hayat kita masih ada, selagi kudrat kita masih ada, selagi tenaga kita masih kuat. Berbaktilah dan gembirakanlah hati mereka dengan rasa senang hati, insya-Allah. Itulah sebaik-baik nilai takwa dalam diri seorang mukmin. Sentiasa melebihkan orang lain demi melihat mereka bahagia dan untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, insya-Allah. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.